Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan. Video kali ini kita akan bercakap lagi tentang bagaimana kita ingin menyusun memastikan kandungan ataupun deliverables kita, konten kita yang kita nak sampaikan kepada audiens itu dapat disusun dengan tepat. Okey, dalam sesi video kali ini adalah kita akan lihat ada beberapa jenis konten ataupun kandungan yang kita yang kita boleh susunkan objektifnya yang kita nak sampaikan kepada audiens. Jadi konten ini sama ada tuan dan puan buat dalam bentuk bertulis ataupun buat dalam bentuk audio, verbal ataupun dalam konteks video pendek begini, dia masih terpakai ya. Jadi saya akan bercakap tentang empat perkara ataupun empat objektif utama apabila kita menyusun kandungan konten untuk disampaikan kepada audiens. Baik. Terus kepada poinnya, yang pertama sekali adalah konten yang berbentuk informasi. Maksudnya kita nak menyampaikan maklumat. Konten itu berbentuk menyampaikan maklumat. Jadi ada setengah konten itu yang katalah kita ingin bercakap tentang bagaimana hujan berlaku, ataupun kita kata maklumat bagaimana menubuhkan sebuah syarikat senyam berhad, ataupun maklumat itu berbentuk bagaimana untuk saya travel dari MRT Kajang ke MRT Sungai Buloh. Jadi ini semua adalah berbentuk maklumat. Jadi kita perlu susunkan kandungan kita itu, kita jelas apakah konten yang kita ada itu berbentuk informasi, iaitu memberi maklumat kepada audiens. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga lihat apakah konten ataupun kandungan yang kita sampaikan itu adalah untuk berbentuk memujuk ataupun to persuade our audience to subscribe to certain things or certain ideas. Maksudnya kita memujuk audience kita itu untuk sama ada membeli idea kita ataupun subscribe kepada kita punya servis ataupun purchase kepada kita punya produk. Maksudnya to persuade our audience towards certain decision, towards certain action. Jadi itu yang kedua, tujuan yang kedua. Jadi katakanlah tuan dan puan menyediakan satu konten, menyediakan satu kandungan yang akhirnya, impact akhirnya mahukan audience supaya membeli e-book yang tuan dan puan tulis. Jadi kita punya kandungan itu mestilah disusunkan dengan ada satu objektif bahawa di akhir konten yang kita dah sampaikan tadi itu, pendengar ataupun audiens kita itu tadi akan membuat tindakan untuk melakukan sesuatu yang berbentuk action selepas daripada yang kita sampaikan itu tadi. Jadi sama ada tujuan kita tu to persuade sama ada juga kita mahu dia ini, audiens kita itu menerima idea yang baru. Katalah contohnya sekarang ni kita mahu ibu bapa, anak-anak di panjang ni, maksudnya dalam tempoh PKP ni, sama-sama memberi kerjasama untuk memastikan anak-anak masuk dalam online learning, masuk dalam kelas online. Jadi kalaulah konten kita itu bertujuan to persuade parents to give support for their children's online learning, so the content must be arranged in such a way in objective to persuade the audience. Itu yang kedua, tujuannya to persuade. Yang ketiga adalah untuk menghiburkan, to entertain. Jadi sekiranya konten kita itu berbentuk hiburan, jadi konteksnya masih sama juga tuan dan puan, masihlah disusunkan kandungannya itu, mestilah ada openingnya, mestilah ada kandungannya, dan mestilah ada penutup. Dan penutup ni tak perlu sentiasa bermula dengan in conclusion, dengan ini saya nak menutup, tak perlu dengan kata-kata itu, tetapi audience apabila mendengar tu mereka mendapat impactnya. Jadi antara objektif untuk kita bercakap ataupun menyampaikan konten kepada audiens adalah yang ketiga, iaitu untuk menghiburkan. Jadi mungkin hiburan itu berbentuk cerita, ataupun hiburan itu berbentuk kisah-kisah lucu, ataupun hiburan itu berbentuk mungkin lagu, ataupun hiburan itu berbentuk puisi, ataupun hiburan itu adalah berbentuk alunan ala-ala muzik. Jadi ini semua adalah bergantung kepada apa tujuan konten yang tuan dan puan ingin sampaikan kepada audiens. Okey. Yang keempat, iaitu yang terakhir sekali, adalah untuk memberi konten ataupun kandungan yang bertujuan untuk memberi inspirasi. Memberi inspirasi, dia ada kalanya berbentuk motivasi juga. Jadi katalah kita kata
kita mahu menginspirasikan ibu-ibu, katalah kita mahu memberi inspirasi kepada ibu-ibu yang terpaksa mengharungi keadaan, kita kata bekerja dari rumah pada masa yang sama dengan anak-anak yang ramai, pada masa yang sama perlu lagi menjalankan tugas-tugas harian seperti biasa, malah lebih daripada biasa. Dalam keadaan PKP sekarang ini dengan control movement, mereka terhad, ibu-ibu ini terhad pergerakannya, dan mungkin banyak pilihan-pilihan yang terpaksa mereka buat pun terhad berbanding masa-masa biasa. Jadi mungkin kita punya kandungan itu memberi inspirasi kepada ibu-ibu ini untuk mengharungi ataupun menjalani cabaran ini dengan lebih positif, dengan cara yang baik. Bagaimana? Itu mungkin salah satunya. Ataupun konten kita itu mahu memberi inspirasi kepada anak-anak, anak-anak yang mungkin selama ni sudah bersedia nak menghadapi peperiksaan SPM, mereka sudah bersedia. Tetapi apabila dalam keadaan sekarang, rupa-rupanya SPM sudah ditunda. Bermakna mereka terpaksa menghadapi tambahan sekurang-kurangnya 2-3 bulan lagi untuk mengakhiri situasi yang mereka fikirkan mungkin berdebar-debar, debaran untuk peperiksaan SPM. Jadi apakah kandungan kita itu untuk memberi inspirasi yang begitu? Jadi ada pelbagai tujuan mengapa kita menyusun konten dan ingin sampaikan kepada audiens. Jadi sebelum kita nak susun tu, kita kena tahu apa tujuan penyusunan konten itu. So saya ulang balik, kita ada 4 tujuan apabila kita menyusun konten itu. Sama ada yang pertama sekali untuk menyampaikan maklumat, to inform, to give information, to share information. Satu, berbentuk maklumat. Yang kedua adalah berbentuk persuasi, ataupun dengan kata lainnya, kalau dalam bisnes orang kata untuk menjual, to persuade. Not to sell actually, but to persuade. Maksudnya ingin memujuk supaya audience itu subscribe ataupun bersetuju dengan idea yang kita bawa. Yang ketiga adalah untuk menghiburkan, dalam bentuk hiburan, iaitu to entertain. Dan yang keempat adalah sama ada konten kita itu disediakan untuk memberi inspirasi, to inspire others. Jadi tuan dan puan, apabila kita menyusun kandungan kita itu, sama ada dalam bentuk bertulis ataupun dalam bentuk verbal ataupun dalam bentuk audio yang disampaikan, mungkin dalam bentuk video seperti yang saya sediakan ini, dia mestilah mempunyai objektif-objektif yang tertentu. Maka objektif ini boleh terdiri daripada salah satu 4 perkara ini, atau mungkin ada kombinasinya. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan, sekiranya tuan dan puan dapati video ini memberi manfaat dan memberi idea baru kepada tuan dan puan, maka klik like dan juga subscribe. Boleh klik subscribe kepada channel Nur Aminah Omar, dan tuan dan puan akan sering mendapat update akan datang untuk video-video seterusnya. Dengan itu, kita jumpa lagi.